Allah Ta'ala dapat bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diberkati oleh Allah, dengan Allah menganugerahkan dalam tempoh keberadaan kita dalam majlis ini pengampunan dosa-dosa kita, dinaikkan darjat kita kerana janji Allah, orang yang ada ilmu Allah Ta'ala naikkan darjat dia. Dan sebaik saja kita selesai daripada majlis ini, Allah Ta'ala anugerahkan kita perpisahan yang maksumah, sehingga membolehkan kita untuk bertemu dalam pertemuan yang seumpama ini pada masa yang akan datang biiznillah wa insyaallah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, yu'tal bil 'abdi yawmal qiyamati wa ma'ahu minal hasanati amthalul jibal wal rawasi fatunadi munadin man kana lahu 'ala fulanin mazlamatun falyakhudha فيجيء أناس فيأخذون من حسناته حتى لا يبقى له من الحسنات شيء ويبقى العبد حيرانا فيقول له ربه إن لك عندي كنز لم أطلع عليه ملائكتي ولا أحدا من خلقي فيقول يا رب ما هو فيقول نيتك التي كنت تنوي من الخير كتبتها لك 70 ضعفا. Nabi SAW bersabda, seseorang hamba dihadapkan pada hari kiamat membawa hasanatin, iaitu membawa pahala-pahala yang banyak sebesar bukit. Lalu ada seruan, sesiapa yang berasa pernah diinyai oleh fulan boleh datang untuk dibayar. Maka datanglah beberapa orang lalu mengambil bahagiannya, sehingga tiada tinggal satu pun daripada hasanah ataupun pahala yang sebanyak itu, sehingga hamba itu menjadi bengang, menjadi duka cita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadanya, wahai hambaku, untukmu ada simpanan padaku yang tidak saya perlihatkan kepada malaikat atau seseorang pun daripada makhlukku. Lalu ia bertanya, apakah itu ya Allah? Maka Allah menjawab, iaitu niatmu yang engkau selalu niatkan akan berbuat kebaikan, lalu aku terima dan aku tulis untukmu berlipat kali ganda sehingga 70 lipat kali ganda. Sadaqah Rasulullah. Hadis ini tuan-tuan ringkasnya menceritakan tentang bagaimana seorang lelaki di akhirat nanti, ketika mana dia berada berdepan dengan Allah dalam operasi hisab, maka lelaki ini didatangkan padanya pahala-pahala kebaikan, didatangkan padanya pahala solatnya, didatangkan pahala sedekahnya, pahala zikirnya dalam bentuk yang begitu banyak. Diibaratkan oleh Nabi SAW, banyaknya itu amsalul jibal, segunung pahalanya dia membawa. Namun begitu, sebelum ia ditentukan sama ada untuk ke syurga ataupun ke neraka, maka Allah mengarahkan para malaikat untuk memanggil setiap daripada hamba-hambanya yang pernah dia zalimi. Maka datang seorang demi seorang demi seorang demi seorang mengambil pahala-pahala yang diusahakan sewaktu dekat dunia tempoh hari, sehingga pahala itu tidak ada pada dia. Habis semua pahala diberi kepada orang yang pernah dia zalimi.
Perlu dah kita takut tuan-tuan dalam bab ini. Kerana untuk menzalimi manusia dalam era sekarang terlalu mudah. Hanya kita tekan sahaja butang enter, maka dia menyeluruh ke seluruh dunia. Bagaimana agak-agaknya dengan sembahyang kita yang tidak seberapa lengkapnya, yang puasa kita yang tak berapa ikhlasnya, sudah pastilah pahalanya kurang. Dalam keadaan dosa kita terhadap orang lain dalam bentuk kezaliman itu masih banyak, agak-agak boleh lepas ataupun tidak? Jawapannya tidak akan lepas. Oleh kerana itu, gerunlah di atas apa yang telah diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yabqal 'abdu, tidak ada yang tinggal daripada kebaikan yang dia buat sewaktu dekat dunia itu, pahala-pahalanya, melainkan semuanya habis. Lalu hamba ini hairan ni maknanya bengang. Dia tadi rasa dah boleh masuk syurga kerana pikulan ataupun pahala yang begitu menimbun banyaknya. Tiba-tiba rupa-rupanya pengakhirannya dia belum lagi dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam syurga. Namun begitu rahimnya Allah terlalu amat baik kepada hamba-Nya. Kemudian Allah Ta'ala pun berfirman kepadanya, innalaka indi kanzun, wahai hamba-Ku, sebenarnya ada harta yang aku simpan untuk engkau. Maknanya ada pahala yang Allah Ta'ala simpan untuk dia, yang tidak diketahui oleh para malaikat Allah, yang tidak diketahui oleh sesiapa, melainkan Allah sahaja yang mengetahui. Di dalam keadaan yang seumpama itu, maka lelaki ini pun bertanya kepada Allah, fayaqulu ya Rabbu ma huwa, ya Allah, apakah harta yang kau simpan untuk aku? Apakah pahala yang kau simpan untuk aku? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, niyyatuka allati kunta tanwi minal khair. Harta yang aku simpan ialah tatkala engkau berniat untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka aku tulis bagi engkau satu pahala, bahkan aku gandakan sehingga 70 kali ganda. Tuan-tuan, di sini nak menerangkan kepada kita, kadang-kadang ada amalan-amalan yang kita tidak mampu buat, tetapi Allah memberi kita pahala. Namun begitu, untuk mendapat pahala tersebut, kita mesti ada ilmu. Kerana dengan ilmu lah sebenarnya membimbing kita mengambil kelebihan-kelebihan itu. Antara itu, niat ni, seperti mana yang dinyatakan dalam hadis ini, rupa-rupanya niat pada setiap kebaikan yang bukan kategori angan-angan. Kena ingat tuan-tuan, apakah beza di antara niat dengan angan-angan? Angan-angan ni dia tidak ada azam, dia tidak ada kesungguhan, dia tidak ada perbuatan yang didahului. Itu sebab dalam perbincangan ulama-ulama fiqh, yang dinamakan niat itu ialah kita buat dah walaupun sedikit, itu namanya niat. Tatkala kita mengangkat takbir Allahu Akbar untuk meluluskan bahawa solat kita itu sah, ialah apabila adanya rukun qalbi, iaitu niat. Rukun qalbi bukan ketika mana kita menyebut usalli fardul maghribi, tetapi tatkala kita telah pun berbuat rukun qauli, ketika mana kita menyambut ataupun kita mengucapkan Allah, mana dah buat dah Allah, dalam pada masa yang sama diselitkan dalam hati, aku solat maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Dia bunyi dekat mana? Dia bukan bunyi dekat mulut, dia bunyi dekat hati. Menunjukkan bahawa niat ini tuan-tuan, dia berbeza sungguh dengan angan-angan. Niat dia mesti ada padanya azam dan kesungguhan.
Itu sebab bila seseorang itu, bila niat dia telah pun ada, maka azam itu diterima. Bila ada azam, barulah serah kepada Allah. Tawakkaltu ala Allah. Maka oleh kerana itu perlu difaham, bukanlah yang sedang kita bicarakan ini ialah angan-angan, tetapi yang sedang kita bicarakan ini adalah niat. Dan niat itu Allah Subhanahu wa taala mengambil kira dan menjadikan ia sebagai pahala. Kalau kita bijak memahami tajuk ini, pada hakikatnya setiap masa kita akan diberikan pahala oleh Allah. Kalau kita pandai bijak memahami tajuk ini. Kenapa tuan-tuan? Apa sahaja niat yang berbentuk kebaikan, walaupun dia belum lagi dibuat, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pahala baginya. Sebagai contoh, malam ini saya bercadang dan saya berniat dan saya berazam untuk bangkit pada waktu malam. Untuk apa saya bangkit pada waktu malam? Untuk saya buat solat tahajud. Dan saya berkeyakinan, berazam sungguh-sungguh nak buat solat tahajud bukan 2 rakaat, tapi saya nak buat sesepenuhnya, iaitu 12 rakaat. Lepas daripada solat tahajud, saya nak membaca Quran. Dan saya berazam sungguh-sungguh nak menghabiskan setidak-tidaknya 1/3 daripada 1 juzuk. Kemudian daripada itu, saya akan meneruskan dengan solat witir. Dan selepas daripada itu, saya akan mendoakan setiap daripada sahabat-sahabat saya. Ni tuan-tuan dah buat ke belum? Belum lagi buat. Ketika mana saya sebut ini? Ketika mana saya sedang berazam sungguh-sungguh untuk saya buat nanti pada pukul 4 pagi. Dan lintasan itu, niat itu, azam itu saya buat lepas Isyak. Lantaran itu, tak kala tiba-tiba saya tertidur. Dan bila saya tidur, saya sedar waktu pagi. Waktu tahajud saya hilang. Waktu baca Quran saya pun terlepas. Waktu witir saya pun berlalu. Namun begitu Allah memberi pahala yang sepenuhnya bergantung kepada niat yang kita azamkan tadi. Menunjukkan tuan-tuan, kalau memahami tajuk ini, tuan-tuan belum lagi keluar masjid, tapi dah ada dah pahala sedang menunggu tak kala tuan-tuan sekarang berazam untuk berbuat sesuatu kebaikan selepas daripada ini. Balik ni aku nak singgah kedai mamak sekejap. Kedai mamak tak ada berhenti sekarang. Lepas balik ni aku nak berhenti, nak beli makanan, nak beri pada isteri aku. Semalam aku tengok dia makan sedap, dia sejuk hati aku. Aku nak beli. Benda macam itu tuan-tuan biasa. Tapi kita hadirkan dalam bentuk azam nak mengembirakan isteri kita, maka dapat pahala walaupun tuan-tuan belum buat lagi. Ditakdirkan keluar saja masjid, tiba-tiba mati, pahala yang itu dah dapat dah. Pahala yang tadi itu dah dapat. Kenapa tuan-tuan? Kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada lelaki ini, niyatukal lati kunta tanwi minal khair katabtuha laka 70 da'fan. Kerana apa? Kerana niat yang telah engkau niatkan kepada kebaikan, aku telah tulis pada niat-niat itu walaupun kau tidak membuatnya dengan gandaan sehingga 70 kali gandaan. Oleh kerana itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambillah kesempatan dengan ilmu yang dikongsikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam ini. Kerana kalau kita nak buat setiap masa amalan, kita tidak mampu. Setiap masa, setiap detik kita nak buat amalan, kita tidak mampu. Tetapi dengan memahami maksud hadis ini, sebenarnya setiap detik, setiap waktu, setiap saat Allah memberi kita pahala-pahala kebaikan. Inilah kebaikan bagi
setiap orang yang sentiasa berniat untuk berbuat kebaikan. Pernah juga diceritakan oleh Abu Layth As-Samarqandi, niat itu akan benar-benar jika terbukti ia tidak bakhil jika mempunyai sedikit. Umpama ia melihat seorang haji yang sedang kekurangan di tengah jalan, lalu ia berkata, andaikan aku mempunyai harta, nescaya akan haji, tetapi kerana kini hanya mempunyai 2 dirham, maka saya berikan pada orang sebagai bantuan pada orang yang akan berhaji ini. Demikian pula jika ia melihat seseorang yang berjihad dalam kesusahan, lalu dia berkata, andaikan aku mempunyai harta, tentu saya berjihad, tetapi kini yang ada pada aku belum lagi mempunyainya, hanya beberapa dirham, maka saya bantukan kepada perjuangan ini, atau kepada orang yang berhajat, atau orang miskin ini. Baik, tuan-tuan, bagaimana niat itu dikira sebagai niat yang mendapat pahala? Niat yang mendapat pahala ni ialah niat yang dia tidak, contohnya seseorang itu dia memang nak pergi haji, contoh dia memang sungguh nak pergi haji, tetapi kekangannya adalah keuangan. Duitnya banyak tu dia ada, dikumpul, tetap juga tidak sampai pada kadar yang membolehkan dia pergi melaksanakan haji. Namun begitu, tak kala dia mendengar ada seseorang yang nak menunaikan haji, lalu dia bergegas pergi bertemu, dan dia memberi apa yang ada pada dia. Dia tidak bakhil pada memberikan bantuan, walaupun jumlah yang diberikan itu jumlahnya agak sedikit. Lantaran itu Allah menilai sumbangan yang dia beri akan beroleh pahala haji yang sempurna. Itu sebab para hadirin, banyak hadis-hadis yang menceritakan, di antara hadis yang menceritakan sampai masa di akhirat nanti, ada hamba Allah tadi bila dihitung pahalanya terkejut dia. Terkejut pahala. Banyak sangat pahala. Aku tak pernah pergi haji pun, aku tak pernah pergi umrah pun, rupa-rupanya dia dapat pahala haji yang penuh, dia dapat pahala umrah yang penuh. Bagaimana rupa-rupanya dia dapat? Di antara contohnya yang telah saya beritahu tadi, dia nak pergi, dia tak mampu nak pergi, tapi tak kala dia dengar ada orang nak pergi, keinginan dia tadi tu nak pergi sungguh tapi tak boleh, tapi hanya mampu membantu pada kadar yang sedikit, Allah Ta'ala beri padanya pahala orang yang melaksanakan haji. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, namun begitu Nabi SAW ada juga memberikan pesanan kepada kita. Niyatul mu'min khairun min amalih. Kata Nabi SAW, niat seorang mukmin adalah lebih utama berbanding dengan amalannya. Manakala amal orang-orang munafik khairun min niyatih, lebih baik pada niatnya. Wa kullu ya'malu ala niyatih, kata Nabi, dan setiap daripada amalan itu dia bergantung penuh kepada niat. Orang mukmin dia akan mengambil kira tentang keikhlasan dia kepada Allah. Walaupun amalan itu dia sedikit, tetapi keikhlasan itu diberikan keutamaan. Lantaran itu kata Nabi SAW, orang mukmin dia mengambil kira tentang niat dia buat itu kerana Allah. Walaupun amalan-amalan yang dia buat tadi dilihat oleh manusia tidaklah sehebat mana,
Berbanding dengan orang munafik. Orang munafik dalam masalah hati, niat, perbuatan dia kerana Allah tidak diambil peduli. Yang penting ialah amalan aku ni dilihat oleh orang. Yang penting sedekah yang aku beri ni dinilai oleh orang. Ikhlas tak ikhlas itu aku tak penting. Itu orang-orang munafik. Baik. Bila disebut orang mukmin, tuan-tuan, ketika mana dia menghulurkan bantuan, sudah pastilah dalam hati dia ada keinginan. Keinginan macam mana? Keinginan untuk orang mengetahui. Pasal kita ni bukannya ulama sangat. Kita ni orang biasa je. Ustaz kalau ambil duit RM50, keluarkan daripada kocek, nak masuk dalam tabung tu, harap-harap adalah orang nampak. Harap-harap adalah nanti orang tangkap gambar masuk dalam Facebook, nak beritahu hebatnya ustaz ni bila dia menderma. Baik tuan-tuan, jadi adakah itu dia dikira sebagai ikhlas? Kalau kita memberi, memang niat kita tadi itu kerana Allah, tetapi dalam proses nak mengikhlaskan tadi itu ada gangguan-gangguan. Gangguan-gangguan ini biasanya setan lah. Syaitan yang akan mengganggu supaya membatalkan pahala sedekah. Kerana pahala sedekah ini pahala yang besar. Dan setan dia tahu di sudut itu. Maka itu kadang-kadang dibisikkan kepada kita. Bagusnya kalau orang tahu kau derma. Walaupun bahasa-bahasa yang dia guna, bagusnya kalau orang tahu engkau menderma, nanti orang akan boleh ikut cara engkau. Nampak macam okey, tapi sebenarnya attack dia ialah untuk memusnahkan keikhlasan. Jadi oleh kerana itu, waktu kita menderma tadi, walaupun kita ikhlas kepada Allah, gangguan-gangguan itu tetap ada. Oleh kerana itu, khusus dalam bab derma ni, ada beberapa perkara yang Nabi SAW pesan. Di antaranya, yang pertama, manna. Jangan kita jangan kita manna ni makna sombong. Jangan kita sombong. Sombong, tuan-tuan, merendahkan orang lain. Antara contohnya ialah, aku dulu pernah derma pada engkau waktu engkau susah dulu, tapi sekarang bila engkau senang, mandang aku pun tidak. Itu salah satu daripada bentuk larangan yang dipanggil sebagai manna wal azar. Satu lagi al-azar. Azar ni menyakitkan hati. Dia menyakitkan hati. Beri-beri juga, tapi sakitkan hati. Aku tengok engkau ni 4 kali jumpa aku dah. Tak ada orang lain ke? Tapi dia beri. Tapi dia beri. Itu termasuk daripada al-azar. Menyakitkan hati orang. Benda-benda ini, tuan-tuan, dia menghanguskan ikhlas. Bila hangus ikhlas, maka tidak dapat pahala yang sepatutnya kita miliki. Jadi oleh kerana itu, macam mana cara dia untuk kita still dapat pahala? Tidak lain dan tidak bukan ialah sentiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala datang dalam diri kita perkataan-perkataan, tak ada orang lain ke, asyik engkau aja, sambut dengan Astaghfirullahaladzim. Hakikatnya harta yang ada pada diri kita bukan kita yang punya. Allah yang memberi. Kita hanya sekadar platform saja, singgah seketika. Kalau singgah seketika kita buat benda yang baik, beruntunglah kita. Singgah seketika kita tidak buat yang baik, maka binasalah kita besok, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbezaan di antara orang mukmin dengan orang munafik, orang mukmin dia cukup jaga dalam bab hati dia supaya dia buat sesuatu kebaikan tadi tu
tidak diharapkan melainkan hanya semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun datang ke pelbagaian cubaan, orang kata, orang puji dan sebagainya, semua sekali tak makan, kerana yang aku buat ini semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala orang munafik, dia akan menghias benda yang luar, dalam tak kisah. Sama ada Allah tak terima ke terima, tak kisah. Yang penting aku buat kebaikan, aku akan dapat sesuatu pujian daripada makhluk. Man ahabba rajulan fillahi li'adlin zahara minhu wa huwa fi ilmi Allah min ahli an-nar ajarahu Allah ala hubbihi iyyahu kama law ahabba rajulun min ahli al-jannati faman abghada rajulan fillahi lijuri zahara minhu wa huwa fi ilmi Allah min ahli al-jannati ajarahu Allah ala bughdihi iyyahu kama law kana yabghadu rajulan min ahli an-nar. Sesiapa yang suka pada seseorang kerana Allah, kerana keadilan yang nampak padanya, padahal orang itu di dalam ilmu Allah daripada ahli neraka, maka Allah akan suka kepadanya sebagaimana sekiranya ia cinta pada seseorang ahli syurga. Dan sesiapa yang membenci pada seseorang kerana Allah disebabkan kerana kekejaman yang nampak padanya, padahal di dalam ilmu Allah ahli syurga, maka Allah akan memberi pahala padanya atas kebenciannya itu sebagaimana sekiranya ia membenci seorang ahli neraka. Begini sabda Nabi SAW, sesiapa yang dia suka, dan suka dia tadi tu kerana Allah, dilihat, contoh, saya melihat seseorang ni baik, baik, orangnya baik, adil orangnya, maka saya menyukai dia, menyukai dia. Pasal apa? Pasal Allah menyukai orang yang adil. Tetapi dalam catatan Allah, dia ni ahli neraka. Dia ni ahli neraka. Kita suka pada dia, pada zahirnya dia ni adalah ahli syurga kerana kebaikan dia, kerana keikhlasan dia dan sebagainya, maka kita pun suka. Sedangkan dalam lipatan rekod Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba ini dia adalah ahli neraka. Baik, apa yang kita dapat? Kita akan dapat sebagaimana kita menyukai ahli syurga, walaupun hakikat sebenarnya dia adalah ahli neraka. Dia nak beritahu tuan-tuan, hati kita bila suka kepada kebaikan, maka Allah membalasnya dengan kebaikan, walaupun hakikat kebaikan itu di sisi Allah adalah kejahatan. Tetapi bila hati kita cenderung kepada kebaikan, maka dapat padanya kebaikan. Kalau seseorang itu dia buat sesuatu yang Allah tak suka, tetapi dalam ilmu Allah dia adalah ahli syurga, kemungkinan di akhir-akhir hayat dia bertaubat. Tapi ketika mana kita melihat dia waktu itu, dia adalah orang yang jahat, dalam rekod Allah dia ahli syurga, kita membenci dia kerana perbuatan yang dia buat itu adalah ahli neraka, walaupun hakikatnya dia adalah ahli syurga. Bagaimana kedudukan kita? Bencinya kita tadi mendapat pahala kerana perbuatan dia tadi itu perbuatan yang Allah benci. Lantaran kita benci sebab Allah benci, maka dapat pahala kita, walaupun dia dalam catatan Allah adalah ahli syurga. Saya teringat kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam satu ketika, tuan-tuan, dia berdialog dengan Allah. Lalu Allah bertanya kepada dia, wahai Musa, apakah amalan yang kau buat sebenar-benarnya untuk aku?
Kemudian Nabi Musa alaihi salam pun menjawab, ya Allah, aku telah solat, sallaitu wa saddaqtu wa zakartu. Aku semayang ya Allah, semayang aku ni memang untuk engkau ya Allah. Aku bersedekah, bersedekah ni untukmu ya Allah. Aku berzikir, zikir ini untukmu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan, adapun sembahyang dia adalah merupakan nur, dia merupakan cahaya. Di mana cahaya nanti itu dia tidak berfaedah kepada aku. Nur sembahyang itu berfaedah kepada engkau. Maknanya engkau sembahyang untuk aku ke untuk engkau? Jawapannya sembahyang kita untuk kita, bukan sembahyang untuk Allah. Adapun sedekah engkau sebagai burhan, sebagai petanda ataupun sebagai junnah, sebagai benteng. Di antaranya kata para ulama, bila kita mati tuan-tuan, di atas pembaringan kita dalam lahat, semua amalan-amalan kita akan berkumpul. Salah satu daripadanya adalah sedekah. Sedekah dia merupakan perisai. Namun begitu, sedekah pun kalah tak kala malaikat mungkar dan nakir datang. Ada satu amalan yang walaupun didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir, dia tetap berada di sisi kita. Sedangkan amalan-amalan lain akan berjauhan sewaktu proses soal jawab 5 soalan. Apakah amalan itu? Semua telah tahu, iaitu orang yang mengamalkan pembacaan suratul muluk. Orang yang mengamalkan suratul muluk, sebaik-baiknya dia baca suratul muluk sebelum terbit fajar, sebelum sembahyang subuh. Dia baca waktu itu, kerana kata Nabi SAW, ibadat di bahagian itu dia tidak akan meninggalkan kita, bahkan dia akan jadi syafi'un musyaffa'un. Dia akan menjadi peguam bela kepada kita. Tolong amalkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati amalan kita itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa aina amal, apakah amalan yang untuk aku? Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau begitu beritahu pada aku, apakah sebenarnya amalan ni memang khusus untuk engkau? Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa yang mudah, iaitu apabila engkau membenci apa yang aku benci dan menyukai apa yang aku suka, maka itu khusus untuk aku. Dengan makna yang lain, Allah tidak mengharapkan ibadah daripada kita, tetapi tak kala kita meletakkan kesukaan kita kerana Allah yang suka, maka darjat dan rahmat Allah kepada kita akan diberikan. Tak kala kita membenci apa yang Allah benci, walaupun sebenarnya kita suka benda tu. Sebagai contoh, kita sayang tak bini kita? Sayanglah. Sayang walaupun tak apa sayang sekarang. Makna sayang mula-mula dulu sayang. Tapi tak kala dia buat sesuatu yang Allah benci, kita benci pada dia, sedangkan kita ada cinta pada dia. Tapi tak kala dia buat sesuatu yang Allah benci, timbul cinta kepada benci kepada dia, maka itulah sebenarnya darjat yang paling tinggi seseorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah sebenarnya para nabi alaihimussalatu wassalam. Darjat yang paling tinggi. Kita kalau kita bak niat ni tuan-tuan, niat kita ni niat orang awam. Macam mana niat orang awam? Sembahyang dikeranakan. Sembahyang pasal apa? Nak pahala. Pahala untuk apa? Dapat masuk syurga. Makna kita buat tadi tu mengharapkan sesuatu. Baik, boleh tak dia terima? Boleh terima, tapi dia jatuh pada tahap yang ketiga. Tahap yang paling baik sekali, tahap yang paling baik, dia buat semua jenis kebaikan, ketaatan kepada Allah, tidak berkira-kira tentang banyaknya pahala
ataupun banyaknya keuntungan. Bila Allah suruh, dia terus buat. Bila Allah arahkan, dia buat. Dia tak ada kira berapa banyak pahala, berapa tak ada. Dia terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah taala kata benda ini aku suka, maka dia suka, maka Allah akan letakkan padanya. Itu sebab tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan title, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan title sebagai Habibullah. Manakala Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diberikan title sebagai Khalilullah. Kedua-dua ni makna lebih kurang, iaitu kekasih Allah. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim berdoa supaya nak mendapat seorang anak, bukannya satu hari dua, tetapi dalam tempoh yang lama. Kemudian bila dapat anak, Allah Ta'ala perintahkan bawa dia ke tengah padang pasir yang kering kongtang. Nabi Allah Ibrahim tahu tak sifat padang pasir yang kering kongtang? Tahu. Akan memusnahkan anak dia, akan memusnahkan isteri dia. Tapi oleh kerana yang menyuruh itu adalah kekasih, kekasih dia suka supaya hantar bini dengan anak dia di situ, maka dia pun buat. Maka dia pun buat. Anak dah besar semua sekali, sembelih pula. Antara itu bertepatanlah Allah Ta'ala memanggil Allah Ibrahim ialah dengan Khalilullah. Itu sebab tuan-tuan, cintalah apa yang Allah Ta'ala cinta, bencilah apa yang Allah Ta'ala benci, maka kita akan dapat title Habibullah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.